Okey, baik, kita sambung pelajaran akidah. Kita ulang kaji balik dalam tajuk pelajaran satu ni, beriman kepada kitab. Okey, beriman kepada kitab. Okey, erti kitab. Kalam Allah yang mengandungi panduan untuk manusia. Diturunkan Allah kepada Nabi itu dan Rasul yang terpilih. Secara ringkasnya, kalam Allah. Kalau tanya, apa tu kitab? Ataupun Al-Quran ke, Zabur, Taurat. Kalam Allah. Apa yang Allah katakan. Tengok sini. Kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para Nabi dan Rasul. Untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Okey, apa dalil dia? Boleh tengok dalil kat sini. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Okey, surah Al-Baqarah. Maksudnya, dan Allah menurunkan bersama mereka Nabi. Maksudnya dengan Allah turunkan kepada Nabi tu kitab yang benar. Okey, hukum beriman kepada kitab ialah wajib. Kita mesti percaya dengan kitab-kitab yang ada ni. Okey, apa kitab yang ada? Kitab Zabur, Nabi Daud. Kitab Taurat, Nabi Musa. Kitab Injil, Nabi Isa. Dan kitab yang kita ada, kitab Al-Quran, Nabi Muhammad. Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya. Yang ni lebih detail. Lebih banyak informasi tentang kitab. Okey. Seperti yang kita tengok tadi, kitab Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Ni nabi-nabinya tadi. Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Bahasa dia Syriani, Ibrani, Arab. Ni secara terperinci lah diterangkan. Syariat. Kalau kitab Taurat ada syariat, peraturan tentang ibadah, sejarah Bani Israel, dan menyebut pasal Nabi Muhammad. Seterusnya kitab Injil. Satu lagi. Atas ni, tak pasal. Kitab Zabur, Nabi Daud, bahasa Syriani. Apa yang ada dalam kitab Zabur tu ada petua, doa, zikir dan nasihat. Kitab Taurat Ustaz dah terangkan tadi. Dan kitab Injil apa yang ada? Kisah penciptaan bumi dan manusia. Seterusnya ada syariat, peraturan beribadah dan perkara-perkara akidah. Kemudian menyebut Nabi Muhammad merupakan Rasul yang terakhir. Ini dalam kitab Injil. Okey, yang kitab Al-Quran pula. Kitab Al-Quran ni, ini informasi lah, ataupun apa dia yang ada dalam kitab Al-Quran tu. Ada 114 surah, 30 juzuk. Ada akidah dan syariat. Ada ibadah, muamalat. Ibadah ni solat semua tu lah. Muamalat ni jual beli. Munakahat tentang nikah kahwin ataupun perhubungan nikah kahwin lah. Kemudian jenayah. Kalau orang buat salah, apa hukuman dia? Okay. Kisah bangsa-bangsa yang terdahulu. Kemudian ada etikad dan akhlak yang terpuji. Secara ringkasnya, kitab Al-Quran ni dia menyeluruh, semua benda ada. Tak macam kitab-kitab terdahulu yang ada tak lengkap kitabnya. Okey. Kelebihan kitab Al-Quran. Okey, apa kitab Al-Quran? Kelebihan kitab Al-Quran terpelihara daripada penyelewangan. Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran syifa, ataupun ada penyembuh dalam Al-Quran tu. Bagi segala penyakit. Al-Quran memansuhkan, ataupun dia telah bila dengan adanya Al-Quran, kita tak guna dah kitab-kitab yang sebelum ni. Memansuhkan syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Okey, panduan yang lengkap, sumber rujukan ni, rujukan. Okey, mengandungi pelbagai ilmu. Dalam Quran ada banyak macam-macam ilmu. Ilmu alam semesta pun ada. Kemudian kesusastraan yang tinggi. Maksudnya bahasa Al-Quran ni cantik. Sedap dengar.
Okey. Baik. Kita tengok kelebihan beriman dengan kitab. Apa kelebihan beriman dengan kitab ni? Okey. Mengenal Allah sebagai pencipta, mendapat petunjuk jalan kebenaran, mendapat ilmu yang bermanfaat. Nah, ini kelebihan kita beriman. Beriman tu maksud dia percaya dengan Al-Quran. Akibat tidak beriman dengan Al-Quran, akibat tak percaya dengan Al-Quran ni. Pertama sekali murtad. Murtad ni terkeluar daripada Islam. Kemudian sesat sepanjang hidup. Kemudian tiada pegangan panduan hidup. Dan sentiasa berprasangka buruk terhadap Islam. Dan tiada minat yang berkobar-kobar mengenai ilmu Allah ni. Jadi kita selaku orang Islam, kita mesti percaya dengan Al-Quran. Kita mesti tahu isi Al-Quran. Kita mesti rajin baca Al-Quran. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Dan Ustaz nak murid-murid salin ini. Salin bahagian ni. Sahaja. Ambil buku tulis salin bahagian ni sahaja. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.